Salam sejahtera semua. Saya Elisis Minyak Anak Joseph Ayum 258451 sebagai pembentang utama, iaitu dari kumpulan PJJ UM Kuching akan membentangkan satu kajian, iaitu keberkesanan pelaksanaan sistem temujanji online STO di Pejabat Imigresen bahagian Kota Semarahan. Latar belakang organisasi adalah Jabatan Imigresen Malaysia bahagian Kota Semarahan merupakan satu agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Dalam Negeri berperanan dalam menguruskan hal-hal keimigrasian di bahagian Kota Semarahan. Seterusnya adalah pemilihan organisasi. Apabila negara dilanda pandemik, setiap urusan kaunter dihadkan bagi mengekang penularan pandemik tersebut. Tambahan atau slot untuk urusan dilakukan melalui aplikasi sistem temujanji berkenaan dengan jumlah konti urus niaga dan masa. Maka keberkesanan sistem tersebut menarik minat kumpulan kami untuk melakukan penilaian dan mendapatkan maklumat pihak organisasi, kumpulan individu dan pelanggan, sama ada memberi kesan positif atau sebaliknya. Sistem temujanji online STO pula saluran digunakan untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Ia boleh diakses melalui portal rasmi Jabatan Imigresen dengan melakukan tempahan. Seterusnya adalah kaedah dan usis. Kaedah dan usis digunakan terdiri daripada dua, iaitu kaedah dan usis rekod organisasi serta data arkib dengan meneliti segala jenis urusan dan prosedur serta maklumat berkenaan boleh didapati melalui portal rasmi Jabatan Imigresen Malaysia. Kedua adalah kaedah dan usis bawaan selidik, merangkumi 3 peringkat, iaitu peringkat organisasi, kumpulan individu, manakala maklumat balas pelanggan pula bertujuan untuk mendapatkan testimoni pengalaman yang mereka lalui. Manakala perincian peringkat organisasi terdiri daripada 3 peringkat, iaitu menggambarkan situasi dan persekitaran yang berbeza dalam sesebuah organisasi. Pertama adalah peringkat organisasi, iaitu input. Input terdiri daripada 2, iaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, PETS, maka yang merujuk kepada situasi dalam negara, iaitu penularan pandemik COVID-19. Pada masa yang sama, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendorong kepada pelaksanaan sistem temujanji online STO di Pejabat Imigresen seluruh Malaysia. Seterusnya adalah reka bentuk, terdiri daripada beberapa komponen. Komponen pertama adalah teknologi, iaitu teknologi yang digunakan oleh jabatan untuk memberikan perkhidmatan. Kedua adalah strategi, iaitu strategi yang digunakan untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan, iaitu menggunakan sistem temujanji online STO. Ketiga adalah sumber manusia, iaitu berkaitan dengan latihan, kelayakan, prestasi, kebajikan, bangunan dan sebagainya. Manakala keempat adalah struktur yang melibatkan semua dalam organisasi difungsikan mengikut prosedur serta pengkukusan semasa organisasi. Dan yang terakhir adalah budaya, iaitu amalan yang diamalkan dalam organisasi dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya adalah output. Output adalah setiap urusan niaga dilakukan selesai mengikut masa yang ditetapkan. Misalnya setiap tempahan atau slot untuk berurusan dalam penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan berjalan dengan lancar. Permasalahan pada masa tertentu melibatkan tempoh masa melebihi had untuk satu urusan oleh kerana permasalahan dokumentasi, rancangan masa atau capaian sistem terjejas sekaligus berupaya mengganggu proses kerja seharian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lizawati binti Rosli, nombor matrik 259916. Seterusnya akan membentangkan mengenai di peringkat kumpulan. Pihak yang terlibat dengan tugas di kaunter misalnya pegawai imigresen grade KP19 hingga KP29 serta terdiri daripada input, reka bentuk dan output. Di mana reka bentuknya terdiri daripada 5 komponen, iaitu kejelasan matlamat, kedua struktur tugas, komposisi kumpulan, fungsi kumpulan dan norma kumpulan. Seterusnya adalah di peringkat individu, iaitu menjalankan tugas berdasarkan struktur reka bentuk organisasi, kumpulan dan personaliti. Antaranya ialah input, output dan reka bentuk. Iaitu di mana reka bentuk mengandungi 5 komponen, iaitu kemahiran, autonomi, maklum balas, signifikasi tugas dan identiti tugas. Setiap komponen tersebut mempengaruhi produktiviti.
Seterusnya adalah proses analisis data. Data kajian menggunakan kaedah kuantitatif untuk mengetahui kelebihan, kekurangan dan cadangan dalam sistem temujanji online. Terdapat 4 set borang soal sidik. Jumlah responden pula adalah 50 orang, merangkumi iaitu 10 orang daripada mereka yang mewakili pejabat bahagian dan pejabat session luar, 10 orang mewakili peringkat kumpulan, 15 mewakili peringkat individu dan 15 mewakili peringkat pelanggan. Borang soal selidik merangkumi 4 bahagian iaitu bahagian A, maklumat demografi, bahagian B, kelebihan sistem temujanji online, bahagian C, senarai kekurangan, bahagian D dan bahagian D adalah senarai cadangan kepada sistem temujanji online. Setiap soalan menggunakan skala ya atau tidak. Senarai-senarai ini dikira jumlah respon ya sahaja. Analisis untuk kelebihan pada peringkat organisasi pula merangkumi 5 perkara. Kekerapan tertinggi adalah setiap urusan di kuantar lebih teratur dan sistematik kerana jumlah pelanggan atau orang awam dihadkan dan melakukan tugasan lain atau membantu anggota lain di kuantar mudah dilakukan kerana setiap urusan mengikut perancangan masa dan jumlah urus niaga yang ditetapkan. Masing-masing mempunyai 9 kekerapan iaitu 23.07%. Aspek kekurangan pula terdapat 2 perkara patusan tertinggi iaitu mempunyai kekerapan 8 bersamaan 23.52%. Seterusnya, bahagian cadangan kekerapan tertinggi yang mempunyai 2 perkara iaitu sebanyak 23.52%. Saya Vanessa Nak Superman, nombor metrik 260260. Seterusnya adalah analisis kelebihan peringkat kumpulan mendapat peratusan tertinggi adalah norma kumpulan. Bagi analisis bahagian kekurangan, peringkat kumpulan mendapat peratusan tertinggi adalah anggota yang bekerja dari rumah tidak dapat terlibat dalam STO dan penggunaan STO lebih kepada pengawalan jumlah urus niaga dan perancangan masa tetapi tidak memperbaiki aspek prosedur kerja masing-masing. Analisis seterusnya adalah bahagian cadangan peringkat kumpulan iaitu jika terdapat anggota kumpulan bertugas tidak hadir di kaunter, maka anggota yang bertugas dari rumah harus mengisi kekosongan tersebut dan kapasiti ahli kumpulan bertugas di kaunter perlu diperbanyakkan bagi meningkatkan lagi proses kerja. Bagi analisis kelebihan peringkat individu adalah sistem temujanji online iaitu STO dapat mengawal jumlah pelanggan yang berurusan dalam satu tempoh masa mempunyai 12 kekerapan bersamaan 37.5%. Manakala analisis kekurangan peringkat individu yang mempunyai kekerapan tertinggi adalah di mana STO sentiasa penuh dan tempoh masa setiap urusan tidak mencukupi. Jadi cadangan bagi peringkat individu adalah penambahan kuantiti dan jumlah tempoh masa setiap tempahan atau slot untuk berurusan adalah yang tertinggi iaitu mempunyai 13 kekerapan bersamaan 24.52%. Antaranya peratusan tertinggi adalah penerangan dan arahan di dalam sistem temujanji online jelas dan tidak mengelirukan pelanggan iaitu 11 kekerapan bersamaan 26.82%. Manakala peratusan tertinggi bagi bahagian kekurangan adalah permohonan tempahan dan slot untuk setiap urusan kerap penuh mempunyai 9 kekerapan. Jadi analisis terakhir adalah cadangan peringkat pihak pelanggan iaitu STO perlu dikawal selia setiap hari bagi mengelakkan kegagalan capaian. Aspek transformasi terbahagi kepada 3 bahagian hasil dapatan daripada kajian dalam bahagian kelebihan, iaitu yang pertama ialah struktur pengkhususan. Bahagian yang kedua iaitu norma kumpulan. Norma kumpulan yang sedia ada pula dapat dikekalkan. Misalnya 28.57% menyatakan tempahan atau slot untuk berurusan diselesaikan setiap hari bekerja tanpa tertangguh. Dan yang ketiga iaitu visi dan misi. Perubahan persekitaran semasa yang dinamik tidak memberi kesan pada organisasi. Dapatan kajian dalam bahagian kekurangan merangkumi 3 peringkat iaitu organisasi, kumpulan dan individu. Okey, kita lihat kepada yang pertama iaitu sumber manusia. Teknologi yang digunakan membawa kelebihan dan kekurangan. Yang kedua iaitu kuasa autonomi. Aplikasi sistem fokus kepada pengurangan jumlah pelanggan dan perancangan masa sahaja. Dan yang ketiga iaitu kapasiti urusan. Transformasi terakhir adalah meluaskan fungsi pejabat lain. Saya Desmond Nak Judi, nombor matriks 260415. Seterusnya halangan intervensi. Dalam aspek halangan kepada cadangan dalam langkah pelaksanaan intervensi merangkumi 3 peringkat, iaitu yang pertama, isu proses manusia. Halangan pertama adalah relevan cadangan intervensi merujuk kepada organisasi. Kedua, isu teknostruktural.
Selain itu, merujuk kepada peringkat kumpulan, halangan adalah teknologi fokus kepada perancangan masa dan jumlah kuantiti urusan. Ini dapat mengganggu kredibiliti jabatan. Ketiga, perancangan strategik. Halangan seterusnya adalah memperbagaikan fungsi pejabat stesen luar, tetapi kos-kos dan kelengkapan tidak mencukupi. Seterusnya, tindakan mengatasi halangan, yaitu tahap kesediaan. Pertama, sentiasa bersedia menempuhi cabaran. Mencuba pelaburan dalam sesuatu perkara tidak semestinya membawa kerugian. Seterusnya, kemampuan berubah. Perkara ini disokong melalui hasil dapatan kajian bahagian cadangan peringkat kumpulan. Seterusnya, tahap organisasi. Ketiga, intervensi pada bagian atau unit yang perlu sahaja. Setiap intervensi dilakukan mengikut keperluan sekaligus, tiada kesan buruk pada bahagian lain. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya, keberkesanan pelaksanaan sistem temu janji online STO di Pejabat Imigresen bahagian Kota Semarahan berjaya dilakukan walaupun jumlah kuantiti urusan dan masa dihadkan, tetapi perkhidmatan masih komited diberikan selaras dengan visi dan misi organisasi. Setiap peringkat organisasi dan pengoperasian aplikasi sistem berkenaan dikaji bagi melihat keberhasilannya. Oleh itu, pelaburan tetap wujud, tetapi kejayaan atau kegagalan bergantung kepada individu untuk bekerjasama dan memberikan komitmen bagi menjayakan perubahan atau intervensi tersebut.